Kalau korang ingat lah, hari tu Abang Boy ada buat video pasal dark web, website yang berbahaya yang tak ramai orang tahu. Even nak masuk dekat situ pun ada cara dia, susah mat. Jangan tanya Abang Boy macam mana cara nak masuk. Hari ni Abang Boy bukan buat part 2 pasal dark web ni, tetapi Abang Boy nak cover satu kes yang membabitkan salah satu website yang Abang Boy mention dekat dalam video yang lepas, The Cannibal Cafe. Okey, Abang Boy bagi tahu awal-awal kes hari ni agak mengerikan. Abang Boy akan cuba tapis supaya benda-benda ni jadi ringan je. Tetapi still Abang Boy nak bagi warning. Kalau perut korang tak berapa nak kuat tu, Abang Boy suggest korang tengoklah video lain. So viewer discretion is advised. Tanpa membuang masa, let's roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell dan icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Germany adalah negara yang kaya dengan sejarah, tempat kelahiran Beethoven, Einstein dan of course siapa yang boleh lupa tragedi di mana sebuah negara ingin menakluk dunia dalam Perang Dunia Kedua. Siapa mamat yang bertanggungjawab pasal ni? Yes, mamat ni. Abang Boy malas nak sebut nama dia, nanti YouTube marah. Anyway, Germany juga adalah tempat kelahiran seorang individu yang mempunyai fantasi yang sangat-sangat pelik. Sangat luar biasa guys. Mamat ni lah subjek dalam kes hari ni. Dia dikenali sebagai The Master Butcher. Nama dia adalah Armin Meiwes. Ditinggalkan oleh bapa dan kedua-dua abangnya. Armin ni dibesarkan oleh seorang ibu yang agak paranoid guys. Mak dia ni suka sangat mengongkong dan memalukan Armin. Macam-macam lah dia cakap. Armin ni tak berguna lah, Armin ni tak ada masa depan lah, membesar jadi homeless lah, jadi kaki mabuk lah, macam-macam lagi lah. Basically, dia tak suka Armin ni sebab mengingatkan mak dia kepada ayahnya yang meninggalkannya untuk bersama dengan perempuan lain. Armin adalah tempat dia melepaskan geramnya. Ada satu benda yang mak dia suka buat. Dia suka mengarahkan Armin ni untuk menjadi orang gaji dan buat segala-gala kerja rumah. Nak tahu tak apa yang mengejutkan? Dorang berdua buat macam tu sampai umur Armin ni berumur 37 tahun guys. Dia tinggal bersama ibunya sampailah ibunya meninggal pada tahun 1999. Jiran-jiran Armin ni describe yang Armin ni adalah seorang yang baik, seorang yang sopan, selalu menolong sekiranya jirannya berada dalam kesusahan. Ada sekali tu Armin tolong repair kereta jirannya dan dia sebenarnya tak ada masalah untuk bersosial. Tetapi di sebalik sifat peramah Armin ni, dia mempunyai satu rahsia yang gelap. In fact, masa kecil dia teringin nak ada seorang adik yang berambut blond untuk bersama-sama dengannya. Dalam logik akal Armin, bersama-sama tu bermaksud dia kena makan budak tu dan Armin dan adiknya akan sentiasa bersama. Sebenarnya semua ni bermula apabila Armin terbaca sebuah buku yang bertajuk Hansel and Gretel. Dia mula-mula tertarik dengan konsep ahli sihir dalam cerita nursery rhyme tu. Ahli sihir tu kan memakan budak. Daripada perasaan ingin tahu, lama-kelamaan konsep memakan manusia ni menjadi satu obsession bagi Armin. Selepas kematian ibunya, Armin menghabiskan masa boleh dikatakan hampir setiap malam di forum-forum. Armin yang bekerja sebagai engineer komputer tak ada masalah pun nak akses dark web. Pada suatu hari, tengah duk browse-browse dark web tu, dia terjumpa satu forum. Nama forum ini adalah The Cannibal Cafe. Ini adalah forum untuk siapa-siapa sahaja nak share fantasi diorang tentang memakan manusia. Dia ada grup dia guys, ada pecahan dia. Ada yang digelar long pigs. Diorang ni adalah golongan user yang ingin dijadikan santapan. Nombor 2 adalah chef atau master chef. Mereka ini adalah, as you can guess, pemakan manusia. Ada terma psikologi untuk benda ni. Ia dipanggil Virarephilia atau singkatannya VOR. Boleh dikatakan kebanyakan daripada dorang ni berfantasi je, lebih kurang macam role play lah. Dorang mengaitkan memakan manusia ni seperti satu benda yang romantik ataupun seksual. Tetapi dorang ni tak berani sebenarnya nak makan manusia ataupun dimakan. Tetapi ada segelintir yang betul-betul committed untuk buat benda ni.
Armin adalah salah seorang daripada mereka yang committed. Armin mula-mula terkejut sebab selama hari ni dia beranggapan yang hanya dia seorang je yang ingin memakan manusia. Dekat dalam forum tu ada orang yang nak dijadikan barbecue, ada yang kepalanya nak dihentak dengan hammer dan dagingnya dilapah dan dimasak seperti steak, dan macam-macam lagi lah. Setelah beberapa minggu Armin dekat dalam forum tu, dia memberanikan dirinya untuk buat satu iklan. Pada awal Mac 2001, Armin telah membuat satu iklan dekat dalam forum tu untuk mencari mangsanya. Iklannya berbunyi, mencari lelaki muda bertubuh sasar untuk dijadikan santapan. Maybe kita fikir, ada ke orang yang nak? Ramai guys. Ramai gila kot yang inquiries pasal iklan tu. Akan tetapi kebanyakannya main-main je. Setelah beberapa hari melayan semua pertanyaan-pertanyaan bangang, last ada seorang lelaki yang balas iklan Armin tu, yang betul-betul bersungguh nak dimakan oleh Armin. Seorang lelaki daripada Berlin yang berumur 43 tahun yang bernama Bernd Jürgen Armando Brandes, yang betul-betul reply dekat iklan tu. Dia menyebut, "I offer myself to you and let you dine upon my life body. Aku menyerahkan diriku untuk dimakan semasa aku masih hidup." So kita cek pula siapa si Brandes ni. Brandes dikatakan mempunyai kehidupan orang biasa je guys. Dia bekerja sebagai seorang computer engineer, sama juga macam Armin. Sebelum semua ni, dia tinggal bersama girlfriendnya. Tetapi selepas dia confess yang dia adalah seorang bisexual, girlfriendnya macam tak boleh terima dan meninggalkannya. Selepas Brandes menjawab kepada iklan Armin tu, mereka saling berhubung back and forth. Sampailah satu tahap perbualan dorang ni menjadi seksual. Mereka saling bertukar-tukar gambar dan akhirnya mereka bersetuju untuk meneruskan perancangan dorang. Brandes telah menjual segala asetnya sebelum bertemu dengan Armin. Pada 9 Mac 2001, Brandes telah membeli tiket kereta api satu arah ke bandar Kassel berdekatan dengan tempat tinggal Armin. Setelah kedua-duanya bertemu, mereka pergi ke kedai farmasi untuk membeli pil tahan sakit dengan kuantiti yang sangat banyak, dan mereka kemudiannya pergi ke rumah Armin. Sesampai je di rumah Armin, Brandes terus dibawa ke bilik tidur di mana Armin standby letak kamera siap-siap dan ada surat agreement di atas meja bilik tidur. Di depan kamera yang sedang dirakam, Brandes telah mengatakan yang dia bersetuju untuk dibunuh dan dimakan oleh Armin. Selepas menandatangani surat agreement tu, Brandes telah menelan 20 biji pil tidur dan sebotol ubat batuk. Okey, part ni akan menjadi lebih ngeri. So kepada korang yang masih nak menjaga kesucian korang, masih tak terlambat untuk korang tutup video ni dan pergi ushare video Abang Boy yang lain. Kalau korang masih nak dengar, jangan salahkan Abang Boy, okey? Okey, let's go. Akibat dah telan pil sampai 20 biji tu, tubuh Brandes menjadi lesu dan mengantuk. Sebelum Armin meneruskan ritualnya, dia kelihatan setelah berdoa dan menangis. Tak tahulah dia minta doa apa. Mungkin dia takut ke, minta keberanian ke, apa benda ke. Dan secara perlahan-lahan Armin menanggalkan pakaian di tubuh Brandes. Brandes sendiri bagi cadangan untuk start dengan memakan alat kelaminnya sendiri. Dia menyuruh Armin menggigit sampai putus guys. Korang kena ingat semua ni terakam oleh kamera tau. Okey, dan apabila si Armin dah gigit tu, tak putus-putus guys, kenyal sangat kot. Brandes menjerit kesakitan selama beberapa saat dan kemudiannya Brandes mengatakan yang kesakitan tu dah hilang. Last Armin mengambil keputusan untuk memotong alat tu dengan menggunakan pisau. Brandes cuba mengunyah alat kelaminnya sendiri tetapi gagal disebabkan terlalu kenyal, terlalu liat. Armin kemudiannya membelah bahagian tu kepada dua dan memerapnya dengan menggunakan lada hitam, garam dan serbuk bawang putih untuk beberapa ketika. Dan selepas tu menggoreng benda tu selama beberapa minit. Setelah dimasak, Armin membuat dua hidangan, satu untuk Brandes dan satu untuknya. Brandes masih hidup lagi tau masa ni. So mereka pun makanlah masakan tu. Akan tetapi Brandes menjadi sedih, menjadi kecewa dengan mengatakan yang masakan tu tak sedap. Masakan tu terlebih masak. Armin kemudiannya memberikan sisa-sisa tu kepada anjingnya untuk dimakan. Ya Allah, kembang-kembang dekat aku. Okey, let's continue. Brandes kemudiannya mengatakan yang dia terasa sangat sejuk dan ingin merendamkan dirinya di dalam air suam. Armin kemudiannya memapah Brandes ke dalam bilik air dan merendam Brandes di dalam tak mandi. Selepas tu Armin pergi keluar bilik mandi tu dan membaca komik Star Trek kesukaannya. Setelah beberapa minit, Brandes memanggil Armin untuk membawanya kembali ke atas katil dan di sini Brandes kelihatan antara sedar dan tidak. Brandes yang pada masa ni kehilangan banyak darah dan akhirnya Brandes tak sedarkan diri. Selepas memberikan ciuman, Armin bertindak menikam Brandes di leher dan menggantungkan mayat Brandes di cangkuk. Macam korang tengok selalu orang buat untuk cangkuk daging tu, meat hook tu, cangkuk daging tu, dia cangkuk mayat tu dekat atas tu.
Gila weh. Memang macam lembu je dia buat. Armin kemudian telah memotong daging tu dan menyimpannya dekat dalam freezer. Dan tulang-tulang telah ditanam di belakang rumah Armin. Dalam masa 10 bulan sebanyak 20 kg daging telah dimakan. Dia buat macam-macam masakan weh. Dan menurut Armin, daging manusia sangat-sangat sedap dimakan dan disulam dengan wine merah yang berasal daripada South Africa. Setiap kali dia nak makan masakan tu, dia akan buat macam lebih kurang candlelight dinner lah, dengan lilin, dengan bunga ros dan macam-macam lagi lah. Dia buat macam tu sebagai tanda penghormatan ataupun meraihkan dan sebagai simbol appreciation kepada Brandes. Abang Boy tak nak bagi tahulah dia masak apa. Abang Boy serahkan semua tu dekat imaginasi korang. Basically, video yang dirakam tu adalah selama 4 jam guys. Konten dekat dalam video tu telah dirahsiakan disebabkan konten dekat dalam tu terlalu mengerikan untuk mata masyarakat. Akan tetapi, ada 4 screenshot telah tersebar di internet. Terus terang, Abang Boy tak nak pergi cari. Kalau korang nak tengok, korang pergilah cari sendiri. Abang Boy nak memelihara kesucian mata Abang Boy. Selepas 10 bulan, walaupun daging Brandes masih ada lagi baki tau, Armin ingin mencari stok baru. Dia mula mengiklankan niatnya dekat forum The Cannibal Cafe sekali lagi. Kali ni sama juga. Banyak yang main-main, banyak yang nak roleplay. Diorang tak nak pun betul-betul dibunuh oleh Armin dan dimakan. Lebih kurang macam diorang nak main-main je lah. Disebabkan ini, Armin mula menganjing tau community forum tu. Dia memuji mendiang Brandes sebab berani untuk merealisasikan impiannya untuk dimakan. Dia mula bagi tahu semua orang dekat dalam forum tu tentang pengalamannya dengan Brandes. Siap share beberapa gambar pembunuhan Brandes lagi. Seorang pengguna forum yang concern telah menghubungi pihak berkuasa pasal benda ni. Pada 10 Disember 2002, rumah Armin telah diserbu oleh polis. Polis telah menggeledah rumah tu selama beberapa jam guys, dan menjumpai beberapa keping daging di dalam freezer. Armin mula-mula mengatakan yang daging tu adalah daging babi liar yang telah dibunuhnya. Setelah diperiksa oleh forensik, daging tu didapati adalah daging manusia. Belakang rumah Armin telah dikorek dan tulang-tulang manusia telah dijumpai. Polis juga menjumpai beberapa keping gambar dan juga rakaman video pembunuhan Brandes. Pada Selasa 2 Disember 2003, Armin telah dihadapkan ke mahkamah dengan pertuduhan membunuh Brandes. Menurut Armin, setelah dia memakan daging Brandes tu, dia berasa sangat-sangat stable dan dia tidak lagi berasa depressed. Armin juga mengatakan yang selepas dia memakan daging Brandes tu, dia macam dah pandai cakap English dan juga mengambil sedikit personality Brandes. Kes ni sebenarnya sangat-sangat memeningkan dan sangat unik dalam sistem perundangan Germany, disebabkan di kebanyakan negara Eropah dan beberapa buah negeri di US, cannibalism ni sebenarnya tak salah tau daripada sisi undang-undang. So disebabkan ini, peguam cara charge Armin ni atas pertuduhan membunuh atas dasar kepuasan seksual. Pasukan peguam bela Armin membidas tuduhan tu disebabkan pembunuhan ni terjadi di atas persetujuan Brandes sendiri. Peguam bela mengatakan yang kesalahan yang sesuai untuk pembunuhan ini adalah euthanasia ataupun membunuh dengan rela, membunuh dengan persetujuan, yang hanya memperuntukkan hukuman penjara selama 5 tahun saja. Menurut ahli psikologi yang mengadakan sesi membual dengan Armin, Armin menghadapi masalah sexual cannibalism lebih kurang sama macam Jeffrey Dahmer dan Dennis Nelson. Ahli psikologi juga mengatakan yang Armin ni sebenarnya keliru dengan orientasi seksualnya, tapi dia tak mempunyai masalah mental pun. Akan tetapi, si Armin ni menghadapi masalah untuk mempunyai hubungan kasih sayang dengan orang lain dan beranggapan yang memakan seseorang manusia tu adalah satu caranya untuk mengekspreskan cintanya. Pada tahun 2004, Armin telah dijatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun setengah. Akan tetapi atas desakan masyarakat, kes ini dihadapkan ke mahkamah sekali lagi pada tahun 2006 dan kali ini Armin telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Dikatakan yang sebahagian daripada juri telah menghadiri sesi kaunseling selepas menyaksikan rakaman video selama 4 jam tentang pembunuhan Brandes. 4 jam kena mengadap weh. Kalau aku pun depres. Selepas Armin menjalankan hukumannya, dia dikatakan telah mendekatkan dirinya dengan Kristian dan dia adalah seorang banduan contoh di dalam penjara. Dia sendiri telah mengatakan yang dia telah sedar apa yang dilakukan kepada Brandes tu adalah salah dan menyesal atas semua tindakannya. Dia juga ada menyebut yang selepas memakan daging Brandes, he's always with me. Kisah ni telah diabadikan dalam sebuah filem The Grim Love pada tahun 2006. Filem ni telah memenangi beberapa award di festival filem di Spain pada tahun yang sama. Antara award yang dimenangi adalah sinematografi terbaik, anugerah pelakon lelaki terbaik dan sutradara terbaik. Kalau korang ada masa, korang boleh check it out.
So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.